Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita jumpa lagi. InsyaAllah kita menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan berkenaan dengan apa? Tajuk apa? Ringkasan tafsir Ibn Katsir. Kita bincangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai ya berapa minit? Okey. Jelas kita berhenti sampai 159 tu. Kita tengok lah. Ya. 162. Habislah 162. Habis, alhamdulillah. Saya rasa masih tinggal je. Saya rasa tinggal je. Ayat 160 tu kan. Saya lupa saya nak relate kepada ayat saya terlajak ke? Ya. Confirm ke balik. Saya rasa saya baca dah ayat 162 tu. Tapi saya rasa saya tinggal di ayat 160. Ya. Okey, betul. Kita dah ambil lah. Okay, alhamdulillah. So hari ni kita akan masuk pada ayat 163 dan seterusnya insya-Allah. 3 dan seterusnya. Baik. Firman Allah Ta'ala 100 ini. Okey, 163 insya-Allah kita baca ni. Kita mulakan 163 kecil ni. Kalau kita ikut kepada tajuk kita, tajuk isi kandungan 163, okey. 163 sampai 170, tajuk dia adalah pembebasan wahyu. Okey, kita hari ni insya-Allah kita akan start masuk pada potongan 163 170. 163 170 itu berkenaan dengan wahyu bagi membebaskan manusia. Wahyu bagi membebaskan manusia tidak akan terputus daripada permulaan kemanusiaan sehingga Rasulullah Muhammad SAW. Mana wahyu yang diberikan kepada para anbiya semuanya bercantum. Okey. Tidak ada sebarang pemutusan. Okey, so dia maksud dia start pada ayat 163 170 kita akan mula bincang tajuk ni. Tajuk berkenaan dengan wahyu membebaskan manusia tak pernah putus daripada permulaan kemanusiaan dengan Adam AS ataupun lebih ini kepada apa? Kepada Nuh AS. Sorry kalau ni kata gangguan sikit, ada construction. Okey. Sampai ayat sampai 170 kita bincang tajuk ni. Okey.
Jadi kita ambil 163 sampai 165. Tadi punya ayat 163 sampai 165 Jadi kita ada sambungan dia. Baik. Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 164 165 Allah nyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim. A'udzu billahi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقص عليك وكالأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Inna auhayna, inna sesungguhnya kami, auhayna kami telah wahyukan, ilaika kepada engkau, hai Muhammad. Kaku Muhammad Ka geng-geng apa bunga kan kahar dia ingat ka tu kahar. Ka tu Muhammad kan, sebab itu ka tu anta. Ka tu engkau engkau. So kami wahyukan kepada engkau sebagaimana auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudah daripadanya, itu Nuh alaihi salam. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan juga ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, Ishaq dan Yaqub, wal asbat, dan anak-anak Yaqub. Asbat itu maksudkan anak-anak Yaqub. Ni ada yang setengah-setengah para ulama menyangka bahawa asbat ni merujuk pada adik-beradik Yusuf AS. Adik-beradik Yusuf AS, itu semua tu juga para nabi. Semua sekali. Itu pendapat yang tak ni lah. Di dalam kumpulan anak-anak mereka je. Semua mereka yang cuba bunuh Nabi Yusuf tu, itu bukan para nabi, hanya Yusuf Nabi. Anak-anak mereka mungkin. Wal asbat, dan juga anak-anak Yaqub, anak-anak keturunan Yaqub, bani-bani Yaqub. Okey, wa Isa, dan kepada Isa, wa Ayyub. Isa dan juga Ayyub. Wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Yunus, Harun dan juga Sulaiman. Wa taina Daud zabura, dan kita datangkan kepada Daud Zabur. Sebut nama Wa rusulan, dan rasul-rasul ada lagi lain, qad qasasnahum alaik, kami telah kisahkan mereka kepada engkau, min qablu sebelum ini. Wa rusulan, dan rasul-rasul lain, lam naqsusum alaika, kami belum tidak ceritakan atau kisahkan mereka kepada engkau. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Allah Taala kepada Musa dengan kata-kata. Kata-kata betul, bukan kata-kata inspirasi dalam suara hati, tak, memang kata-kata. Berkata-kata Allah Taala kepada Musa dengan kata-kata, bukannya metafor, bukannya simbolik. Okay. Rasul ni mubashirina wa mundirin, pemberi berita gembira. Mubashirin, pemberi berita gembira, wa mundirin, pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi Allahi hujjatun, supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah. Ba'dar rusul, sesudah diutuskan rasul, sesudah perutusan rasul. Maka Allah, dan adalah Allah Ta'ala, azizan hakimah, amat perkasa lagi amat bijaksana. Okay, baik. Rawa Ibnu Ishaq an Ibn Abbasin, daripada Ibnu Ishaq daripada Ibn Abbas, qala, beliau berkata, qala Sukain wa Adi bin Zaid, kata Sukain
nama ni macam Hurair. Sukain dan juga Adi bin Zaid, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma na'lamu anna Allah anzala ala basharin min syai'in ba'da Musa. Kami tak ketahui bahawa Allah Ta'ala telah turunkan ke atas manusia sesuatu sesudah Musa. Mana after Musa, tak pernah dengar ada Allah Ta'ala turunkan selain yang turun kepada Musa. Fa'anzalallahu fi dhalika min qawlihima. Maka Allah Ta'ala turunkan pada itu daripada sebab kata-kata mereka berdua. Inna awhaynaka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudah daripadanya. Ila akhir ayat, sampai ke akhir ayat. Zakar Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala, annahu awha ila abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama awha ila ghairihi lil anbiya'i mutaqaddimin. Menyebut Allah Ta'ala bahawa diwahyukan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diwahyukan kepada selain baginda daripada para nabi juga dan juga yang terdahulu, daripada para nabi yang terdahulu, pada selain baginda daripada nabi-nabi yang terdahulu. Wa ataina Daud zabura, dan kami telah berikan Daud zabur. Kami telah berikan Daud zabur. Wa zabur, zabur ni adalah ismul kitab alladhi awhahu Allah ila Daud alaihi salam. Dan zabur ni adalah nama kitab yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Daud alaihi salam. Zabur adalah nama kitab yang Allah wahyukan kepada Daud alaihi salam. Itu nama tersebut kan. Mula dengan Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Dan juga anak-anak Yaqub. Kemudian Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud. Sebut dari situ. Ada tinggal dengan, kalau kita kata dengan Harun dan Musa. Tak sebut Musa kan. Okey. Nak ceritakan sebab pasal diorang sebut Musa. Diorang kata Musa dapat kitab, tak tahu Musa ada nabi-nabi lain dapat kitab selepas Musa. Maka sebelum Musa ada kitab, sebelum Musa tak ada kitab siapa. So Daud alaihissalam ada Zabur. Daud alaihissalam ada Zabur. So dia datang lepas Musa. Dia kalau kata dia dapat, kenapa orang lain tak dapat? Faham tak? Itu nak fahamkan pasal apa, kenapa Musa punya nama tak ada. Jadi berbalik kepada soal jawab mendatangkan oleh dua orang lelaki, okey, ini kan ahli kitab yang tanya Nabi, yang dikata kepada Nabi SAW, tak tahu pun ada sebarang wahyu selepas Musa. Maka Allah jawab balik dengan berikan maklumat tentang para anbiya sebelum Musa dan juga selepas Musa. Sebelum Musa dan selepas Musa. Sebelum Musa dan juga selepas Musa. Semua itu sebutan tu untuk makluman kepada mereka. Kalau nak faham, bila orang kata tersekat lepas Musa tak ada wahyu dan sebagainya, diorang ambil daripada mana? Soalannya ambil mana diorang dapat idea tersebut? Idea berkenaan dapat mana? Itu kena jaga-jaga. Sebab tu Allah Ta'ala beri kat sini dan akhir dengan sebut Daud alaihissalam. Zabur adalah nama yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Daud alaihissalam. Atau kat sini dalam terjemahan pada Mazmur. Dalam bahasa Inggeris Psalm of David. Psalm tu ejaan dia pilih sikit, P-S-A-L-M, P-S-A-L-M, Psalm of David. Okey. Dah tak nyatakan ayat tersebut kan. Kita sambung lepas tu, lepas kita kata minta Rasulullah SAW dapat wahyu tu. Wa qawlu ta firman lepas tu. Okey, betul lah. Okey, dua tadi tu Yahudi lah. Sukain, Dhammasin bin Abi Sukain, Adi bin Zaid. Mereka dua daripada Bani Qainuqa. Daripada musuh, termasuk musuh daripada kalangan Yahudi. Dan khabar ni sabit dan sirah Ibn Hisham. Riwayat oleh Tabari pun dan sahih dalam Tabari dengan riwayat Ibn Ishaq. Sama riwayat sama. Baik. Dia kata sini wa qaluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, rusulan qad qasamnahum alayka min qablu wa rusulan naqsusum alayk. Dan rasul-rasul ada yang kami telah ceritakan mereka kepada engkau dan kami sebelum ini, dan juga ada rasul-rasul yang kami belum cerita mereka kepada engkau. Tak pernah cerita mereka kepada engkau. Ay min qabli hadil ayati, sebelum ayat ini.
Ai min qabl, sebelum ini dan sebelum ayat ini lah, sebelum datangnya ayat ini. Yang ini min qabli min qabli hadil ayati, sebelum ayat ini. Yang ini fi suwaril makkiyati wa ghairiha, di dalam surah Makkiyah dan selainnya. Surah Makkiyah ni kan kita panggil apa sebelum Nabi jumpa Yahudi. Yahudi datang Bani Qainuqa ke Bani Quraidah ke soal Nabi dah berada di Madinah. Dan surah An-Nisa ada surah Madani. Surah Madaniyah dan surah dan turun di Madinah, bukan Makkah. Kat situ kena faham sebab tu apa tak bagi hukum-hukum farad ini turun lepas daripada perpindahan Nabi. Jadi di Mekah tadi okey. Di Mekah belum lagi, masih banyak tradisi yang asal. Dia kata sini wa hadhihi tasmiyatul anbiya alladhina sallallahu alaihim ala asma'ihim fil Quran. Ini penamaan nabi-nabi yang Allah naskan ke atas nama-nama mereka dalam Quran. Ini sebenarnya sebutan nabi yang Allah sebut nama. Sebab ini yang Allah Taala sebutkan nama mereka. Dalam surah satu lagi. Kalau kita nak yang ayat Quran ni kan. Okey. Dalam surah kan biasa awal dia dua ayat je. Setelah itu tetap 17 nama. 17 nama tak kan? Okey. Dalam surah kat sini kita ada berapa? Kat sini kita ada bilang Nuh 1, Ibrahim 2, Ismail 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini sebut 11. Dan satu ayat lagi sebut 17 saja. Ini bukan, ini saja. Satu Al-An'am. Tapi Al-An'am okey. Sekejap. Okey. Ayat Al-An'am 83 sampai 86. 83 sampai 86. Dia mula dengan ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Okey. Surah Al-An'am ayat yang ke-83. 83. Al-An'am 83. Ayat ini 11 kan, 11 nama. Dalam yang satu ada 3. Yang ketiga okey. Al-An'am 83. Belajar. Yang tiga okey. Ada start ayat ni. 83 ni. Start ini wa tilka hujjatuna ni. Start daripada ayat ni sampailah ayat yang ke sampai 86.
Disebutkan nama kat sini kalau kita baca, kat sini ada 17. Dalam satu kali letak. Kan Ibrahim, satu Ibrahim. Kemudian Ishak, Yaqub. Kemudian Noh. Sebelumlah. Kemudian daripada juganya Daud. Okey, 5 dah. Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Okey. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. 14. Ismail, Yasa, Ilyasa, Yunus, Lut. Dah 17. Sampai 86 tu kita 17 nama kat sini. Dalam yang tadi kita bagi tahu tadi sebelum ni ayat kita baca sekarang tadi ada 11. Kalau kita tolak campur, ada yang tak sebut macam Hud, Soleh. Hud dan Soleh tak disebut. Hud dan Soleh tak disebut. Di sini ada Ismail, tadi tak ada Ismail. Dalam ayat Al-An'am 83 tu sampai 86 tu ada sebut Ismail. Kat sini ayat kita baca ni Ismail tak disebut. Okey, aku lihat kat sini ada 11 Kat sini ada 11. Jadi kata ini adalah nama kat sini ada nama yang Allah Taala sebutkan tentang nama-nama para nabi yang dinamakan. Kita tahu nabi Allah Taala banyak, Rasul Allah Taala banyak, cuma berapa yang disebut. Maka yang disebut hanya ni je. Dalam Quran Karim itu mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Zakaria, Isa, Ilyasa, Zulkif dan juga Muhammad SAW. Zulkif. Maka dia kata kat sini sebut nama-nama dia 25 nama. Kata Zulkif inda kathir min mufassirin, Zulkif dikisi dalam ahli tafsir dan sayyidihim dan penghulu mereka semua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama nabi-nabi. Jadi kadang-kadang macam Yahudi kan dia orang obses berkenaan dengan wahyu hanya untuk mereka berdasarkan kisah Musa alaihissalam. Kehebatan kisah Musa tentang Firaun. Sebagi mereka kadang-kadang mereka cuma anggap kisah Musa je yang Rasul dari sebut tadi. Ini boleh kita lihat kadang-kadang pada kes macam seorang lelaki nama dia Salih Leopold Weiss. Tapi dalam nama Islam dia Muhammad Asad. Dia Yahudi, Jew, masuk Islam, kemudian jadi penasihat ataupun duta khas Pakistan ke PBB dan sebagainya. Tapi lepas tu dia punya cerita dia punya tafsir sebagainya, banyak orang yang English educated rujuk. Tapi yang tu ada banyak pengeliruan antara yang tak guna Allah. Kemudian kalau benda tu mukjizat selain Musa, semua sekali adalah metafor. Dia akan cuba kata ini tak jadi macam tu. Dia cuma bayangan saja. Tapi kalau Musa punya mukjizat, itu betul jadi. Jadi kita fahamlah kisah yang dua Bani Qainuqa ni, yang soal Nabi ni, mana orang zaman kita pun ada. Kita pun ada Muhammad Asad tu dia. Dia tafsir dia memang pelik sikit lah. Pelik. Nampak dia macam sengaja. Dia tentang Musa, dia highlightkan, dia kata ini adalah betul benar sebagainya. Tapi bila berkaitan dengan selain Musa AS, dia akan mula tolak dan reject. Dia kata macam-macam. Okay, itu kena perhatikan balik. Okay. Dia kata sini, wa qauluhu dan kata-kata dan dia ada Musa dia lah. Musa sebut lambat sikit ujung tu Dia kata warusulan lam naqsus mu'alaik, dan ada rasul kami tak cerita mereka kepada engkau. Dia kata khalqan akharina lam yuzkaru fil Quran. Ada kumpulan lain, ada makhluk lain yang rasul ni yang tidak disebut mereka dalam Quran. Okay. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Musa kepada dengan kata-kata yang langsung. Dan wa hadha tasyrifun li Musa. Ini adalah pemuliaan bagi Musa alaihissalam. Bihadhihi sifati, dengan sifat ini. Wa li hadha yuqalu lahu al-kalimu. Ini dikatakan Musa sebagai al-kalim. Orang yang dikata-kata Allah Taala secara direct. Okey. Apa sebenarnya kan
yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala, Nabi-Nabi, para Nabi berkata langsung Allah Ta'ala 3, Adam, Musa dan Muhammad SAW. Ketika masih hidup lah. Adam dari syurga sebelum turun ke dunia. Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Musa ini yang special, yang berlaku setiap waktu. Dia nak apa, dia minta Allah Ta'ala cakap direct je. Allah Ta'ala terus jawab pada dia. Tapi dia seorang yang dengar. So, dia seorang yang dengar Dia kata, dan telah meriwayatkan waqad rawa Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawih, dan telah meriwayatkan Al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawih an Musabbih bin Hatim. Dia Musabbih bin Hatim, beliau kata hadatsana Abdul Jabbar bin Abdullah bin Abdullah qala, dia kata telah mencerita kepada kami Abdul Jabbar bin Abdullah. Abdul Jabbar ibnu Abdullah qala, beliau berkata ja'a rajulun ila Abi Bakr bin Ayyash. Dia datang seorang lelaki kepada Abu Bakar bin Ayyash. Dia kata faqala, maka dia kata sami'tu rajulan yaqra'u. Aku dengar seorang lelaki membaca wa kallama Allah Musa taklima. Ini geng-geng ni, geng apa? Geng-geng Mu'tazilah. Dia menafikan tentang sifat kalam Allah Taala. Alasan dia kerana kalau huruf suara maka dia jadi Mu'tazilah, dia kata. Dia kan dia jadi makhluk. Jadi makhluk. Mana Allah Taala kalau kata-kata dia berhuruf bersuara, dia makhluk. Ini idea dia idea yang dia orang cuba pendatangkan. Sedangkan kalau kita kata dari segi sudut masalah perkara ni, bila orang ceritakan kita beriman lah. Sudahlah, beriman saja. Tak perlu kita persoalkan huruf ke suara ke macam mana bunyi tu keluar. Kita kata Allah Ta'ala berkata lah macam mana Nabi kata, siksaan kubur didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Saya dengar lah. Tadi kita kata tidak. Okey. So dia kata pasal bila dia kata bila dia cakap kata seorang lelaki tu datang pada Abu Bakar bin Ayyash, dia kata aku dengar seorang lelaki membaca wa kallama Allahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala bermusa dengan kata-kata direct. Faqala Abu Bakar Ayyash ma qara'a hadha illa kafir. Tak baca ayat macam ni kecuali seorang kafir. Dia terus kata ayat tu kafir. Dia siapa baca macam tu kafir. Lepas tu lelaki dia kata qara'tu 'alal a'mash. Wa qara'a dia kata apa? Ini betul ni. Okey, pasal dia kata sini bacaan tu wa kallamallaha Musa. Dia Abu Bakar bin Ayyash ni dia terangkan balik orang yang baca wa kallamallaha tu bari atas. Silap ni. Okay, bari atas. Maksud dia bari atas tu maksud dia berkata-kata Musa kepada Allah. Allah yang dengar Musa cakap. Kalau ayat yang asal kita baca wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah kepada Musa yang maf'ul. Maksud dia dekat sini yang Abu Bakar bin Ayyash ni dia isbatkan tentang kata-kata Allah Taala, sedangkan orang yang Mu'tazilah tak baca macam tu. Dia orang baca dengan dia cuba nak tukar kalimah tersebut. Alasan dia kerana apa? Kerana nak alihkan daripada maksud Allah Ta'ala berkata-kata kepada tak berkata-kata. Ini tajuk dia. Ya, jadi Abu Bakar bin Ayyash kata apa? Qara'tu 'alal a'mash. Aku baca Quran ni, ayat ni pada A'mash. Wa qara'a A'mashu 'ala bni Wassab. Kita baca A'mash ayat tersebut daripada Ibnu Wassab, dan wa qara'a Yahya Ibnu Wassab 'ala Abi Abdurrahman As-Sulami. Dan telah baca Yahya bin Ibnu Wassab daripada Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini tabi'in, yang murid sahabat. Wa qara Abu Abdurrahman As-Salmi ala Ali bin Abi Talib. Dan telah baca Abu Abdurrahman As-Salmi pada Ali bin Abi Talib. Wa qara Ali bin Abi Talib ala Rasulillah. Dan telah baca Ali bin Abi Talib daripada pada Rasulullah SAW. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa dengan kata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata. Berkata. So sekarang Ibn Katsir terangkan. Dia kata inna mashtadda ghadabu Abi Bakar bin Ayyash rahimahullah. Dia kata hanya bersangatan marah Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ala man qara'a kadzalika, kata orang yang baca wa kallamallaha
Tak baca wa kallamallaha Musa, wa kallamallaha dia baca itu, sedangkan sepatutnya wa kallamallahu Musa taklima. Dia kata dia marah, kata orang yang baca wa kallamallaha tu di annahu harrafa lafzal Quran wa maknah, kerana ia orang tersebut telah mengalihkan ataupun menyelewengkan lafaz Quran dan maknanya. Wa kana hadza min al-mu'tazilati alladziina yunkiruna an yakuna Allah kallama Musa alaihi salam. Ini seolah-olah bahawa ini daripada Mu'tazilah yang mengingkari bahawa Allah Ta'ala berkata-kata kepada Musa AS. Aw yukallimu ahadan min khalqihi, atau berkata-kata dengan sesiapa di kalangan makhluk dia. Kama rawaina an ba'dil Mu'tazilati. Macam mana kita riwayatkan ia daripada sebagian Mu'tazilah annahu qara'a ba'dil masyayikh. Dia kata seorang Mu'tazilah ni baca Quran pada sebahagian syekh, iaitu Syekh Quran. Wa kallamallaha Musa taklima. Lepas tu dia baca itu. Faqala lahu ya ibn lakhna. Wahai anak lakhna ni. Sekejap lakhna. Ini cilaan. Nah, dia maksud ni, wahai anak orang tak berkhatan. Ibn al-Lakhna, orang tu kata bapa anak bapa tak apa, bapa tak khatan, bapa tak sunat. Wahai anak orang lelaki yang tak sunat. Cakap yang tu pada lelaki apa, orang yang baca Quran pada dia. Dia Ibn al-Lakhna, dia kata, kaifa tasna'u bi qaulillahi ta'ala. Macam mana kau nak buat dengan firman Allah Ta'ala? Kalau katakanlah kau baca macam tu, macam mana kau nak buat dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 143? Allah Ta'ala nyatakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan bila datang Musa pada tempat perjanjian dan waktu yang kami tentukan, dan berkata-kata kepadanya Tuhannya. Di sini kallamahu rabbuhu ni dia tak elak. Sebab apa? Kallamahu, hu tu memang confirm dan maf'ul. Berkata-kata kepadanya, siapa yang berkata-kata? Rabbuhu, Tuhannya. Kalau dia nak alih yang tu, dia kata mungkinlah pasal tak nampak Musa dengan Allah Ta'ala baris dia. Tapi ketika ada dhamir hu tu, dia tak boleh untuk maksud kecuali yang lepas tu berfa'il. Memang yang berkata-kata Allah Ta'ala lah. Yakni anna hadha la yahtamilu tahrif wala ta'wil. Ini ayat Al-A'raf 143 ni tak mengandungi, tak berkebarangkalian untuk penyelewengan dan juga pentakwilan. Terang-terang Allah kata berkata-kata kepadanya Tuhannya. Berkata-kata kepadanya siapa? Tuhannya. Tuhannya bercakap. Tak boleh baca lain. Tak boleh baca lain. Kalau orang tu cuba juga dia masalah. Okay? Jadi Allah kata memang ini antara benda dalam masalah akidah. Mu'tazilah ni suka untuk menyelewengkan kalimah daripada tempat kedudukannya. Kononnya nak menyucikan Allah daripada sifat makhluk, tapi akhirnya last sekali tak ada kata apa yang Allah kata, dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Okey. Kemudian Allah nyatakan ayat 165 Allah nyatakan wa qaulu Allah lepas tu rusulan mubasysyirin wa mundirin. Rasul-rasul pemberi berita gembira dan juga pemberi amaran, pemberi peringatan. Ay yubasyiruna man ata Allah wa taba'a ridwanahu bil khairat. Iaitu mereka, para rasul, memberikan berita gembira sesiapa mentaati Allah dan mengikuti redha-Nya dengan apa yang kebaikan. Wa yunziruna man khalafa amrahu, dan dia para nabi ni rasul ni mengingatkan siapa-siapa menyanggahi perintah Allah, wa kadzdzaba rusulahu, dan juga mendustakan rasul-rasulnya bil iqabi wal azab, dengan hukuman dan juga azab. Okey. Lagi baik. Kenapa Allah nak utuskan para rasul? Ini antara apa sebab rasul-rasul diutuskan. Sebab rasul-rasul diutuskan. Dekat sini dengan terang dijelaskan kenapa mereka diutuskan. Qauluhu amat firmankan li alla yakuna lin-nasi Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah Taala sebarang hujah selepas diutuskan para rasul. Wa kana Allahu azizan hakiman, Allah Taala amat perkasa, amat bijaksana. Mana perkasa untuk buat apa saja nak,
dan kemudian bijaksana di mana patut terjadinya perkara tersebut. Ai annahu ta'ala anzala kutubahu wa arsala rusulahu bil bisyarati wal nadarah wan nadarati. Ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah turunkan kitab-kitabnya dan utuskan utusan-utusannya dengan berita gembira dan juga peringatan. Dengan berita gembira dan juga memberi amaran. Berita amaran. Wa bayyana ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan dijelaskan apa dia sukai dan juga apa dia redai. Mimma yakrahu wa ya'bah. Berbanding apa yang dia tak suka dan juga dia tak enggan, tak mahu. Okay. Li'alla yabqa li mu'tadirin udhrun. Supaya tidak ada lagi untuk orang yang cuba nak beri alasan sebarang alasan. Tak ada siapa boleh kata saya tak dapat buat kerana sekian. Tak ada. Semua manusia dapat fair chance untuk masuk syurga. Masalah sekarang ni adakah dia kegunakan atau tidak? Okey. Ada yang berguna atau tidak? Kama qala ta'ala misalnya firmankan surah Taha ayat 134 apa yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi' jadi hilang ayat. Hilang ayat tu. Fanattabi' je lah. Fanattabi' ada ta hilang. Baca di karut. Fanattabi' ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Ada wa juga, nakhza. Ayat tu apa ni sikit. Dia kata apa? Dia kata walau anna ahlakna, dan kalaulah kami musnahkan mereka, ahlaknahum bi'adzabin min qablihi sebelum kami utuskan rasul. Laqalu, pasti mereka berkata rabbana, mereka pasti berkata kalau kami musnah sebelum utuskan rasul, pasti mereka berkata rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula, kalaulah kau utuskan kepada kami rasul. Mana pasal diorang sesat, rasul tak datang, kalau dihukum terus automatik berjatuh hukuman. Nasib mereka katakan kau utus kepada kami seorang rasul. Fanattabi' ayatika, kalau kami ikuti akan ayat engkau. Min qabli an nadhilla wa nakhza, sebelum kami menjadi hina dan juga hampa, kan? Atau malang. Sebelum kami hampa dan juga malang. Kalau tak hantar, maka kami tak tahulah. Kalau kau hantar kami tahulah. So jadi kalau maksudnya kalau Allah Ta'ala tak hantarkan Rasul, doang ini kata-kata mereka. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan para Rasul. Wa kadha qauluhu, demikian juga firman Allah Ta'ala surah Qasas ayat 47. Orang kan walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Kalaulah menimpa mereka musibah dengan sebab apa dikerjakan tangan mereka, wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Lalu mereka akan berkata, wahai Tuhan, kalau engkau utus kepada kami seorang rasul. Fanattabi' ayatika, kalau kami ikuti ayat engkau. Wa nakuna minal mu'minin, kami jadikan orang yang beriman. Semua ni adalah alasan. Jadi Allah Ta'ala sebelum daripada manusia ni bagi alasan, Allah Ta'ala tahu jawapan. Dengan alasan tu datang, jawapan tu dah ada dah. Allah Ta'ala tahu dah siap. Sebab Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, dia tahu apa manusia akan perangai macam mana, maka dia siapkan para rasul untuk menyampaikan kepada manusia macam hidup mereka, Tuhan mereka siapa dan sebagainya, apa ibadat yang mereka nak. Itu semua sekali adalah rentetan daripada pesan rasul itu. Baik. Waqad sabata fi sahihain, telah sabit dalam sahihain Bukhari Muslim, Ibn Mas'udin, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghir min Allah, tiada siapa lebih berasa cemburu berbanding Allah Ta'ala. Min ajli dhalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala mengharamkan perkara keji, apa zahir daripada apa yang batin. Wala ahada ahabbu ilaihi al-madhu min Allah azza wajalla. Dan tak ada siapa-siapa lebih suka pada dirinya akan pujian berbanding Allah azza wajalla.
Allah lah paling suka dipuji. Min ajli zalika madaha nafsu, kerana itu Allah Ta'ala puji diri sendiri. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Menteri siapa lebih disukai si dia alasan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala paling suka paling suka untuk berikan alasan kenapa dia buat apa dia buat. Min ajli zalika ba'athan nabiy, kerana itu diutuskan para nabi mubasyirin dan munzirin. Untuk beri berita gembira, beri peringatan. Oleh lafaz akhar dan lafaz yang lain, min ajli zalika arsala rasulahu wa anzala kutubahu. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala turunkan, utuskan Rasul-Rasulnya dan juga turunkan kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya. Nanti semua Allah Ta'ala berikan sebab untuk itu. Okey. Okey, firman Allah Ta'ala lepas tu, sambungan pasal ini potongan kita masih kita sebutkan sampai 170. Dia berkaitan tajuk bahawa semua sekali wahyu yang datang semuanya adalah silih berganti, semua sekali adalah bertarik arus daripada mula sampai kepada Muhammad SAW. Tak siapa yang terputus. Okey, orang yang tekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Lakinillah, tetapi Allah lah. Ini ada sambungan dengan ayat sebelum ni lah pasal kes keutusan para rasul dengan bukti-bukti Nabi terutamanya. Nanti manusia tak nak beriman, tapi Allah kata lakinillah, mereka tak beriman biarkan. Lakin tapi Allah lah yashhadu bima anzala ilaik, menyaksikan yang apa yang turun kepada Muhammad. Anzalahu, diturunkan bi ilmihi, dengan ilmunya. Mana apa turunkan tu ada ilmunya dalam wahyu berkenaan. Yang menjadikan beza bahawa siapa-siapa tulisan, siapa cakap kan takkan ada siapa-siapa setara dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada kitab atau utuskan daripada Rasul. Kerana ini adalah kedudukan yang tertinggi Allah Ta'ala pilihkan. Supaya tak ada siapa ada alasan untuk ragu. Okay. Baik. Anzalahu bi'ilmi, diturunkan Quran itu dengan ilmunya. Okay. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga menyaksikan. Okay. Menyaksikan akan berkenaan. Wa kafa billahi syahida, dan Allah Ta'ala sebagai saksi. Allah Ta'ala sebagai saksi. Dan innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menyekat daripada jalan Allah Ta'ala, fadallu dhalalan ba'ida, mereka sesat yang nyata. Dan innal ladzina kafaru wa zalamu, orang kafir dan juga zalim, lam yakunillahu liyaghfir lahum, tidaklah Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak juga untuk tunjukkan mereka sebarang jalan, except illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan jahannam yang kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Okey. Wa kana dzalika Allah yasir, itu di sisi Allah adalah mudah. Jika mereka yang tersiksa, itu adalah mudah. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul, wahai manusia sekalian, sungguh telah datang kepada kalian rasul, bil haqqi, dengan kebenaran, mir rabbikum, Tuhan kalian. Fa'aminu khairan lakum, imanlah kamu semua, ia terbaik untuk kamu. Ia terbaik untuk kamu. Wa in takfuru, kalau kalian semua kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sebenarnya milik Allah Ta'ala apa saja di seluruh langit dan apa yang di bumi. Jadi tak ada tempat untuk lari, sebab semua milik Allah Ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Ta'ala amat-amat mengetahui, amat-amat bijaksana. Mengetahui siapa yang sebenarnya beriman, yang mengikuti perintah Allah Ta'ala, dan siapa yang tidak.
Okey. Okay, baik, sambung. Dia kata, berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Dia kata, lamma tadammana qauluhu ta'ala, oleh kerana mengandungi firman-Nya Ta'ala, inna auhayna ilaika wa kama auhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'dihi. Sebenarnya kami telah wahyukan kepada engkau, sebenarnya kami wahyu kepada Nuh dan para nabi sesudahnya, ila akhir siap, sampai akhir ayat yang kita bincangkan. Okay. Semua sekali itu sampai 165. Dia dan tu ada dalam mengandungi isbatun nubuwati Muhammad SAW. Isbatun nubuwati SAW, sabitkan kenabian baginda SAW. Warad, dan juga penolakan atau jawapan ala man ankara nubuwatahu minal musyrikin wa ahli kitab. Ke atas siapa-siapa terhadap siapa-siapa yang mengingkari kenabian baginda daripada kalangan musyrik ataupun daripada ahli kitab. Qala ta'ala, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Okay. Akan tapi Allah Ta'ala lah yashhadu bima anzala ilaik, menyaksi ke atas dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Allah Ta'ala saksi. Ai wa in kafara bihi man kafara bihi. Itu maksudnya kalau sekarang kufur lah, siapa kufur dengannya. Biman kadzabaka wa khalafaka, daripada orang-orang yang mendustakan kau dan juga menyanggahi engkau. Fallahu yashhadu laka bi annahu rasulahu, bi annaka rasulahu alladhi anzala alaihi alkitab. Okay, dia kata kalau orang tu kufur dah, siapa kufur, termasuk siapa tak masuk. Okay. Yeah. Dia kata kufur siapa kufur, dia orang yang mendustakan kau dan menyanggahi kau. Kalau siapa kufur tak dengar cakap pun, fallahu yashhadu laka, Allah dan sebenarnya jadi saksi engkau, bi annaka, engkau utusannya, allazi anzala alaihi alkitab, itu dekat atas kitab. Wa huwa, dan kitab itu adalah al-Quranul Azim, Quran yang agung, hebat. Allazi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Fusilat 42, itu yang tidak datang kepadanya sebarang kebatilan di hadapannya atau di belakang dia. Dia tak ada awal, tak ada pengakhiran, semua sekali tak ada, tak ada sebarang kekeliruan, sebarang ketidaksahihan. Okey. Dia kata tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan kitab tu daripada Tuhan Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Walihada qala, ternyata Allah firmankan, anzalahu bi ilmihi, turunkan Quran tu dengan ilmu. Ai fihi ilmuhu alladhi arada ayat tali'a al-ibadu alaihi. Dia kata dalam Quran ni ada ilmu yang dia kehendaki, Allah Taala kehendaki agar dijenguk kepadanya sekalian hamba. Yang mana ia sebenarnya yang bukti tersebut minal bayyinati wal huda, termasuk daripada perkara-perkara bukti-bukti dan juga petunjuk, wal furqan, perbezaan hak dan batil, beza hak dan batil. Dia kata wa ma yuhibbuhullahu wa yardah, dan juga terkandung dalam dia apa yang Allah Taala sukai dan juga Allah Taala redai. Wa ma yakrahu wa ya'bah, dan apa yang Allah Taala tak suka dan apa yang Allah Taala benci. Wa ma fihi minal ilmi wa bil ghuyubi min wadi wa mustaqbal, apa yang dan apa yang dia ada dalam Quran, pengetahuan tentang perkara-perkara ghaib yang dalam masa dahulu dan masa akan datang. Demikian juga wa ma fihi min dzikri sifati, dan juga apa yang ada dalam Quran itu daripada sebutan tentang sifat, min dzikri sifati sifatihi ta'ala al-muqaddasati. Okay. Sehingga apa yang ada dalam Quran itu daripada sebutan sifat-sifat Allah Ta'ala yang suci. Alladzi la ya'lamuha nabiyyun mursalun, yang tak mengetahuinya seorang nabi yang diutuskan, wala malakul muqarrabun, juga dengan malaikat yang didekati. Okey, baik. Sedang tu ada semua sekali perkara-perkara berkenaan. Dia kata illa ayyu'allimahu Allahu bihi, Allah Ta'ala ajarkan dia dengannya. Kama qala ta'ala dalam surah Al-Baqarah 25, wa yahituna bi syai'in min ilmihi, tidak mereka meliputi dengan sesuatu pun daripada pengetahuan Allah Ta'ala, illa bima sya'a, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya.
Ini tak lain ni. Okey. Dia kata sebab dia kata dalam Quran tu ada ilmunya. Sebenarnya ini antara dalil dipakai oleh sebagai para ulama untuk menunjukkan bahawa cara Quran tu dizahirkan dia mukjizat ataupun cara dia menjadi bukti Muhammad SAW adalah dalam Quran tu ada ilmu Allah Ta'ala. Ada ilmu Allah. Dan dengan ilmu tersebut manusia dapat bezakan bahawa Quran ini bukannya daripada manusia, terus kita tahu dia daripada Allah Ta'ala. Maka itu kita panggil itu yang kita panggil sebagai bukti, pembuktian. Okay, jadi apa dalamnya apa sebutan ni tadi ketahui oleh seorang Nabi diutuskan yang juga tidak ada malaikat yang dekat kecuali diajarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan ayat Al-Kursi tu kan. Wa yahitu bi syai'in min amrihi illa bima syaa'. Mereka meliputi sesuatu daripada pengetahuannya kecuali apa dikehendaki saja. Okey. Dia kata sini wa qala Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Taha ayat 110 wala yahitu nabihi ilma, dan tidak mereka meliputi tentang Allah Ta'ala sebarang ilmu. Ra Ibn Abi Hatim Ibn Abi Hatim. Mereka Ibn Abi Hatim an Atha bin Sa'id. Atha bin Sa'id qala, beliau berkata, Aqra'ani Abu Abdurrahman As-Salmi Al-Qur'ana. Telah membacakan kepadaku Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Quran. Wa kana idza qara'a alaihi ahaduna Al-Qur'ana qala qad akhadta illallah. Dan dia dahulu Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Salmi dahulu belum baca kepadanya Al-Quran, membaca padanya seorang kami akan Al-Quran. Dia dah hafal, baca pada dia balik. Dia kata apa? Qad akhadta ilmallah, engkau telah ambil ilmu Allah. Wa laysa ahadun min al-yawma afdala minka illa bi amalin. Maka tak siapa lebih afdal banding kau pada habis khatam Quran tu, dia tak siapa lebih afdal banding kau kecuali dengan amal. Orang boleh baik engkau banding amal. Sebab pengetahuan satu benda, amal satu benda yang lain. Baik. Wa anzalahu bi ilmihi, Allah turunkan Quran dengan ilmunya. Wa yashhadun Nabi ilmi wal malaikatu yashhadun, para malaikat menyaksikan, wa kafa billahi syahidan, dan Allah sebagai saksi. Allah firmankan dalam ayat tersebut, wal malaikatu yashhadun, para malaikat juga menyaksikan. Penyaksian malaikat tu ai bisidqi ma ja'aka, kebenaran apa datang kepada engkau, wa waha ilaika, apa diwahyu kepada engkau. Wa waha, dan dia wahyu kepada engkau, wa anzala ilaika, diturun kepada engkau. Ini kebenaran apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, kebenaran apa yang dibawakan, dan juga wahyu kepada engkau dan turun kepada engkau. Malaikat pun jadi saksi bahawa Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asyhadatillahi ta'ala laka bidzalika, serta dengan penyaksian Allah Taala untuk engkau tentang perkara itu. Wa kafa billahi syahida, ujung tersebut mari Allah Taala sebagai saksi. Ya. Ibn Abbas qala, beliau berkata, dakhala ala Rasulullah jama'atun minal yahud, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan di kalangan Yahudi. Faqala lahum, lalu baginda berkata kepada mereka, inni la'alamu wallahu innakum lata'lamuna anni rasulullah. Dia kata, Nabi kata mereka, sebenarnya aku benar-benar tahu demi Allah, sebenarnya kalian betul-betul tahu bahawa aku utusan Allah Ta'ala. Faqalu ma na'lamu dzalika. Dia kata, kami tak tahu itu. Maka Allah Ta'ala turunkan, Anzallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala pun turunkan, lakinillahu yashhadu ma anzala ilaik. Mereka tak nak percaya, tapi Allah lah jadi saksi kepada engkau. Dengan apa diturunkan kepada engkau, anzalahu bi ilmi, diturunkan Quran dengan ilmu. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, mereka Allah Ta'ala sebenarnya sebagai saksi. Siapa lebih bagus saksi banding Allah Ta'ala. Okay, wa qawlu ta'ala firman lepas tu, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Semua orang yang kafir menyekat daripada jalan Allah. Orang yang kafir menyekat daripada jalan Allah Ta'ala, qad dallu dalalan ba'id, mereka telah sesat yang nyata. Ay kafaru bi fi anfusihim. Mereka ni kufur pada diri mereka sendiri. Dia inside fi, mereka dah kufur. Fa yattabi'ul haq, mereka tak ikuti kebenaran. Wasa'u fi saddin nas, dan mereka berusaha untuk menyekat orang ramai anittiba'ihi wa iqtidaihi, daripada mengikuti baginda dan juga mencontohi baginda sallallahu. Okay. Dia kata qad kharaju 'anil haqqi wa dhallu anhum, maka mereka telah keluar daripada kebenaran dan juga sesat daripadanya. Wa ba'du
fa'udu minhu mu'dan aziman syasi'an. Dan mereka ni jauh daripada kebenaran dengan jauh yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luas. Itu ma akhbara ta'ala an hukmihi fil kafirin bi ayatihi wa kitabihi wa rasulihi. Okey, dan beritahu Allah Ta'ala tentang hukumnya mengenai orang kafir, orang kufur dengan ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Allah kata az-zalimina li anfusihim bidzalika, mereka ni maknanya mereka dengan itu. Wa bisaddi an sabilillah irtakaba ma'athimahu wantihaka maharimahu. Dia mengikat pada jalannya, dia telah melakukan dengan mendekat jalan Allah Ta'ala, dia telah melakukan dosa, dan juga melanggarkan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Bi'annahu la yaghfir lahum wa la yahdihim. Allah Ta'ala berikan hukuman dia bahawa dia takkan ampunkan mereka, takkan beri hidayah pada mereka. Seorang ni menyekat orang lain daripada dapat hidayah. Okay. Maksud dia, dan takkan beri hidayah pada mereka sebarang jalan. Illa sabilan ilal khair, jalan kebaikan. Illa tariqah jahannam, Allah Ta'ala tunjukkan mereka jalan jalan jahannam. Ini pengecualian, istisna, terputus. Khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya, mereka selama-lamanya. Wa kadzalika wa kana dzalika Allah yasira, dan itu di sisi Allah adalah mudah untuk menghitung manusia. Tak ada kesalahan Allah Ta'ala, takkan ada sebarang kepayahan manusia lain dia. Okey, itu adalah mudah sisi Allah Ta'ala. So maka Allah Ta'ala firman lepas tu beritahu, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, qad ja'akumur rasul, datang kepada kamu rasul, bil haqqi min rabbikum, dengan kebenaran dari Tuhan kamu, fa aminu khairan lakum, berimanlah lebih baik untuk kamu. Ai qad ja'akum Muhammad sallallahu alaihi, datang kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas baginda, bil huda wa lil haq, dengan petunjuk juga agama kebenaran, wal bayan syafi min Allah, dan juga penjelasan yang mencukupi daripada Allah Ta'ala azza wa jalla. Fa aminu bima ja'akum, maka berimanlah dengan apa yang didatang, beriman dengan apa yang didatang kepada kalian. Okey, ya, mana dia? Okey. Okey. Mana itu ikut, Allah kata ikutlah, berimanlah, wattaba'u yaku khairan lakum, berimanlah dengan apa yang datang pada kalian. Fa aminu bima ja'akum bihi, mana berimanlah dengan apa yang didatang kepada kalian dengannya. Wattabi'uhu yakun khairan lakum, ikutilah dia. Wattabi'u, ikutilah dia, yakun khairan lakum, dia akan jadi terbaik untuk kamu. Semua qala Allah Ta'ala nyatakan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardi, jika kalian kufur, tak nak beriman, maka sebenarnya milik Allah Ta'ala seluruh langit dan juga apa di bumi. Fa huwa ghaniyun ankum wa an imanikum, maka Allah Ta'ala ni amat kaya, tak perlukan kepada tak perlukan kepada kamu dengan iman kamu. Wa la tadarru bi kufranikum, dan dia tak termudarat pun dengan kekufuran kalian. Kama qala Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Ibrahim ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan berkata Musa, jika kufur kalian dan siapa di seluruh muka bumi, semua sekali, maka sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar maha kaya, maha terpuji. Ibrahim ayat 8. Wa qala hauna, di sini Allah nyatakan wa kana Allahu aliman, dan Allah Ta'ala benar-benar mengetahui abiman yastahikum minkum al-hidayah wa tayyib, itu dengan siapakah yang layak dengan kalian dengan hidayah, maka diberi hidayah. Wa man yastahiqul ghawayah wa yaghwihi fayaghwihi, dengan siapakah yang layak untuk kesesatan, jadi menyesatkannya. Hakimah pula, hakim maha bijaksana, ai fi aqwali wa af'alihi, pada kata-kata dan juga perbuatan dia. Okay, pada kata dan okey. Okey. Dia kata apa, dengan siapakah yang layak untuk penyesatan, lalu disesatkan, itu hakimah, Allah Ta'ala maha bijaksana, fi aqwali wa fa'alihi, pada kata-kata dia dan perbuatan dia.
Bertanya dia kata wa syar'ihi dan syarak dia wa qadarin qadar dia. Tentuan ketetapan dia. Semua tu adalah Allah Taala amat-amat bijaksana. Dia tahu untuk siapa yang patut siapa yang tidak. Okey. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan ni tak? Ada soalan tak? Sebab tajuk ni kan kalau 71 dah masuk potongan baru. Kita tak nak skip. Kalau kita masuk ke surat yang berikutnya. Nah ni. Cek. Okey. Sekarang kita masuk sini kan. Okey, 170 habis dah. Kan saya setting okey. Kemudian kita mengambil yang 17173 ada tajuk dia pelampauan sesuai di kitab menggunakan metode iman kepada yang sahih iaitu mereka kedalam pengabdian kepada Sri Allah Ta'ala. Okey. Okey, ada tajuk berkenaan sembah malaikat. Ini 1476 dan Al-Quran ada dalil yang memutus dan hujah yang jelas. 76 tu adalah sekali lah berkenaan dengan tajuk apa tajuk okey, yang jelas sekali berkenaan dengan tajuk kutakalah lah. Faraid balik. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? YouTube tak ada soalan. YouTube tak ada. Okay, dan grup dan kelas? Tak ada Ustaz. Ada juga, alhamdulillah. Semua dia pun mudah kot nak dengar. So kita sekarang kita sampai sini kan. Kita dah habis ni. Okay. Sikit pun. Ini kita yang sama-sama ini. Okay, InsyaAllah. 173 ini adalah sekali ayat. InsyaAllah apa lalu 2 kali kelas ke habislah surah An-Nisa. InsyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.